A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wa at-tayru kunna fa'ilin. Ya Rabba Sulaiman wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Musa wa Isa, ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ditemukan lagi untuk kita teruskan dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Bab masih berada di bab berbuat baik, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa dan memelihara hubungan silaturahim. Hadis 144. 144 145 44 46 45. Hadis daripada 145. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu aidan dan daripadanya juga radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmutu. Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud daripada hadis wa anhu aidan, dan daripadanya juga hadis yang lalu, iaitu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan sesungguhnya hadis ini riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an juga, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman dengan hari akhirat, maka sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik atau mendiamkan diri. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis daripada Abu Hurairah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang beriman, percaya kepada Allah taala dan juga hari akhirat, hari pembalasan, hari manusia ini dibangkitkan selepas kematian,
Dia percaya ada pembalasan-pembalasan yang Allah akan berikan di sana nanti. Maka dalam hidup dia ni, Nabi bagi tahu hendaklah dia memuliakan tetamunya. Yang ini kita dah bincangkan juga pada yang lalu tentang adab keadaan bersama dengan tetamu. Jadi kita kena muliakan tetamu kita. Sebab tetamu tu mendatangkan rahmat bagi kita dan juga ahli rumah kita. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan orang ini juga dia percaya kepada Allah dan hari akhirat, dia percaya dengan pembalasan hari akhirat, maka hendaklah dia menghubungkan silaturrahim. Bermaksud dia hendaklah menjalinkan hubungan kasih sayang. Disebut dalam bahasa Arab ialah silaturrahim. Sil ni maknanya sambung. Ar-rahim tu kasih sayang. Jadi kalau kita sebut silaturrahim bermaksud hubungan kasih sayang. Kasih sayang di antara sesama insan, terutamanya bagi ahli di kalangan orang-orang kita yang beragama Islam. Maka kita menjalinkan kasih sayang. Kasih sayang sebagai seorang persaudaraan daripada kalimah syahadah, iaitu tauhid. Jadi Nabi bagi tahu kalau dia percaya kepada Allah dan percaya dengan hari akhirat, hari pembalasan, maka hubungkanlah silaturrahim, hubungan kasih sayang. Bermaksud tidak boleh ada permusuhan kita sesama kita. Tinggalkan permusuhan kita. Tinggalkan dari segi kita punya perbezaan pendapat. Kalau seandainya kita berbahas pun, tetapi jangan sampai kita tidak bertegur siapa. Jangan sampai kita ini ada perasaan benci, jangan ada perasaan dendam. Ini buang semua tu. Walaupun kita tahu ada sesetengah orang mengatakan PhD tu ada pada orang-orang kita, iaitu perasaan hasad, dengki. Maka buang jauh-jauh. Sebab apa? Sebab dulu saya dah bagi tahu, kita hubungan dengan Allah mudah. Mudahnya macam mana? Sebab kita kalau bersalah, minta ampun pada Allah Ta'ala, Allah akan ampunkan. Tapi kalau dengan manusia, belum tentu kita ini boleh terlepas. Kalau seandainya kita mohon ataupun kita membuat salah, dia tidak ampunkan, lalu dia kata apa? Tunggu besok ke hari akhirat. Tuan-tuan, kalau dikata macam tu tuan-tuan, alamat susahlah kita. Kat dunia kita susah, kat akhirat pun besok lagi susah. Kat dunia kita dah susah, akhirat lagi susah. Sebab tu kita ni dia bagi tahu oleh Nabi SAW, hidup kita jadilah orang yang bermanfaat. Kalau tak boleh jadi orang manfaat, apa nak buat? Kita jangan jadi orang yang menyusahkan. Tu kena ingat tu. Ada dua. Jadilah orang yang bermanfaat. Kalau tak boleh jadi orang yang bermanfaat, jangan pula kita jadi orang yang menyusahkan. Sebab kita dah tahulah ada di antara tanda-tanda syurga suka pada seseorang dengan 4 perkara kan. Ingat dulu, layyinin, hayyinin, sahilin, qaribin. Dia ada 4 tu yang dulu saya bagi tahu. Dikatakan layyinin, orang yang berlemah lembut. Lepas tu hayyinin, orang yang bermudah-mudah. Orang yang berlebih kurang lah. Berlebih kurang. Dia tak adalah jenis teh hidung masin, kata orang Melayu. Dan yang ketiga sahilin. Sahilin ni kita ni tadi yang kedua menyenangkan orang. Yang ketiga ialah memudahkan orang. Itu yang ketiga. Dan yang keempat qaribin, iaitu orang yang suka didekati. Orang yang suka didekati. Malahan kalau kita ni baik, orang akan dekat dengan kita. Dia suka dekat dengan kita. Tetapi kadang bukan saja orang, kalau seseorang itu baik, kadang binatang pun suka dengan dia. Sebab binatang ni hamba Allah juga, makhluk Allah Ta'ala juga.
Sebab tu kadang orang yang suka dengan binatang, terutama pada binatang peliharaan, kadang dia suka dekat dengan kita. Sebab apa? Kita ada perasaan kasih sayang seolah-olah dia ni tahu. Kita ni suka belai kucing. Jadi kita pergi mana-mana kalau nampak kucing, kadang kucing ramai orang tapi dia tak datang kat orang lain. Dia datang kat kita, dia gosok kaki badan dia kat kaki kita. Sebenarnya kucing tahu mana orang yang boleh didekati, mana orang yang dia tak boleh dekati. Kalau dia dekat ni ada kena penyepak, tu dia tak datang. Dia datang, kita jauh dia datang kejar. Padahal kita tak kenal dia, dia pun tak kenal kita, tapi dia ada perasaan. Ada perasaan yang dia datang. Kita tengok kadang ada orang yang suka kucing. Sifat tu adalah sifat yang baik. Tu dia kata qaribin, yang didekati. Senang orang dekati dia. Malahan binatang-binatang pun senang dekati. Bukan bermaksud saya kata binatang-binatang semua tak, tapi yang peliharaan lah. Kalau kita panjat pokok jambu ada kerengga, kena gigit pun, lepas tu kita cakap memanglah ustaz kata aku ni bagus sebab itulah kerengga datang gigit. Tak, itu binatang bukan peliharaan. Itu kalau orang jahat pun dia datang kena gigit, orang baik pun digigit. Sebab apa? Bagi binatang tersebut kita menceroboh hak dia. Hak dia lah, ibarat hak dia lah, dia punya tempat makan dia kan. Dengan buah-buahan kita datang ambil, memang dia marah. Tapi hakikat dia, pokok tu kita tanam. Kita tanam, kita nak ambil buah. Tak jadi masalah, kita nak ambil. Jadi bagi binatang, itulah, tu binatang bukan peliharaan. Tapi tak tahulah kalau tuan memang ada bela kerengga kat rumah ke, bela semut ke. Tak ada orang yang bela semut kat rumah. Semua tak nak semut. Sebab di antaranya menyusahkan diri dia. Jadi itu di antara ahli-ahli syurga yang saya bagi tahu. Kemudian Nabi SAW bagi tahu tadi kan, bahawa hubungkan silaturrahim, iaitu sambungkan kasih sayang sesama kita. Tak kiralah daripada jiran kita ataupun daripada adik-beradik kita. Kalau kawan kita boleh berwhatsapp, satu hari itu tak sah mesti ada tengok telefon, tengok WhatsApp. Kalau bolehlah nak WhatsApp tu, biarlah ada WhatsApp keluarga. Biarlah dalam keluarga tu kita berinteraksi tiap-tiap hari. Kadang kita berinteraksi bukan dengan keluarga, dengan yang luar, dengan alumni, dengan kita punya kawan-kawan lama. Lepas tu bercerita. Kemudian ada sekarang macam-macam lah WhatsApp, grup-grup ni macam-macam. Grup politik lain, grup masjid lain, grup kampung lain, grup kawan-kawan sebaya lain. Tapi dalam grup keluarga tu diam je, sunyi je. Yang lain rancak je. Tapi keluarga kita tak tanya khabar pada keluarga kita. Sedangkan itu yang kita kena jalinkan. Tanya abang sihat tak sihat. Sesekali datang rumah. Kalau rumah dekat, kita datanglah. Ni sekarang kita punya saudara mara kita dah tak dapat balik. Dah PKP balik dah. PKPB. Dah kawasan Selangor. Dah Kelang. Hari ni kita dikejutkan. Semalam lagi terkejut. Sampai 800 lebih. Allah datangkan lagi sikit-sikit. Dalam keadaan kita kadang terlupa apa yang Allah bagi kat kita. Tu yang datang, Allah datang uji. Sebab itulah sesuatu yang datang tu kadang ujian daripada Allah. Termasuklah ibu bapa. Silaturahim dengan ibu bapa kena jalinkan. Kenapa kita kena buat baik dengan ibu bapa? Selalu orang cakap kenapa kita kena buat baik, sebab ibu bapa dialah yang jaga kita, bagi makan kita masa kita kecil, dia membesarkan. Tapi kita tahu tak bahawa kasih sayang ibu bapa ni, dia kasih sayang dia selama-lamanya. Selama-lamanya sampailah dia mati, dia kasih pada anak-anak dia. Sebab tu Nabi bagi tahu dalam banyak hadis. Tonton tengoklah dalam hadis ni kan banyak cerita suruh berbaik-baik dengan ibu bapa, suruh taat, suruh ikut perintah ibu bapa. Ni banyak hadis ni. Dan Al-Quran pun sama. Allah bagi tahu. Kenapa? Wa'budullah wa la tusyriku. Allah bagi tahu jangan engkau syirik kepada Allah. Yang kedua apa?
Wabil walidaini ihsana, terus dia bagi tahu kena buat baik pada ibu bapa. Allah tak cakap dengan sedekah, Allah tak cakap dengan silaturahim. Yang kedua, selepas kamu menyembah Allah Ta'ala, maka kena baik pada ibu bapa. Sebab apa? Sebab ayah dengan mak ni kasih dengan anak ni sampai mati. Sampai mati. Janganlah kata anak ni pun kasih ibu bapa sampai mati. Betul, dia boleh cakap, tapi dia ingat kepada ibu bapa. Dia datang kebahagiaan, dia kadang lupa mak ayah dia. Dia boleh makan sama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak ni, pergi sarapan satu keluarga, tapi dia tak tahu yang mak dia di rumah sama ada sarapan ke tidak. Terkadang mak buat air TO pun tak ada gula. Sebab apa tak ada gula? Memang tak ada gula pun. Gula kat rumah tak ada. Dia celup dengan biskut lemak je. Kita macam-macam kita makan kat kedai. Mak ayah ingat tuan-tuan yang jadi mak dah jadi ayah ni, kita tengok anak-anak kita yang ada PKP ni, yang ada tak balik, bila kita makan sedap-sedap, kita makan rasa sedap tu, kita teringat siapa? Kita teringat kepada, mesti teringat kepada anak. Akan teringat pada anak. Kadang isteri cakap dengan suami, kita makan sedap, macam mana lah anak kita ya bang. Tapi ayah mententerangkan ibu, apa dia cakap? Dia tahulah makan kat sana, dia makan, jangan risau. Sebab dia nak mengubati hati ibu. Tapi kalau dia cakap juga, kan saya pun rasa tak apa dia makan. Agak-agak ibu tu makan banyak ke makan sikit? Kan sikit. Sebab ayah memujuk suami. Ayah memujuk isteri. Dia pujuk. Sebab ibu ni, ayah ni, dia akan ingat anak dia. Sebab tu Allah kata, baik-baiklah dengan ibu bapa kamu. Ibu bapa kita ni banyak merahsiakan kat kita. Banyak dia merahsiakan kat kita. Malahan anak-anak kita ni pun kalau dah kahwin pun, anak-anak tu tetap ada pada hati dia. Dia kalau boleh tak nak anak dia jadi susah. Siapa-siapa di antara bapa-bapa yang dah ada anak yang dah kahwin, risau tak kalau anak dia susah? Risau. Nak tolong pun serba salah. Sebab Along betul kerja dia gaji besar. Tapi yang kedua, gajinya sederhana. Yang ketiga, belum dapat kerja tapi dah kahwin, dah ada anak. Nak tolong tak? Tolong, tapi rahsiakan, diam-diam. Jangan bagi tahu pada Along. Kenapa jangan bagi tahu pada Along? Along dah boleh berdikari, tapi ayah tolong pada anak bongsu. Sebab apa? Sebab dia baru nak hidup. Dia suruh diam-diam je. Ayah tak ada duit. Janganlah ayah tak apa, saya tahu. Tak, ayah tahu engkau. Sebab tu Allah kata, jangan baik-baiklah pada ibu bapa. Ibu bapa ingat. Kita tak senang hati kita tengok anak dalam keadaan macam tu. Bukti dia yang kita dah alami sekarang. Kadang kita ni tak perasan. Kita jadi anak dengan kita jadi bapa, mana sama? Kita jadi anak waktu kita muda tu kadang terlupa dengan mak ayah kan. Kita beli barang untuk mak ayah ke untuk kita? Untuk kita. Belum kahwin kan? Beli barang makan ke untuk kita ke untuk mak ayah? Untuk kita. Kita pergi kedai makan tu, kita makan kat tempat kerja, duduk sama mak ayah. Kita makan tu untuk mak ayah sekali ke untuk kita? Untuk kita. Dalam fikiran kita, mak dengan ayah masak kat rumah. Kita fikir macam tu kan? Kita tak fikir pun masalah dia ada lauk ke tidak. Kita makan untuk kita. Ada bawa balik? Tak ada bawa balik. Kalau ada pun nanti balik tu bawalah goreng pisang. Besok goreng pisang. Lepas tu mak kata dah tak payahlah beli goreng pisang. Sebab apa? Bagi kita kata apa? Mak dah muak dah makan goreng pisang. Tapi mak cakap sebab apa? Sebab fikirkan kau ni tak ada duit, kau ni tak ada duit nak pergi kerja, nak sara anak. Betul ke tidak ni saya cakap ni? Ayah fikirkan macam tu pada anak. Padahal anak dia dah kahwin dah.
Anak akan tak lupa, dia lupa pada ayah. Sama juga dengan kita. Bila kita dah jadi bapa, kita dah jadi ibu, barulah kita tahu macam itulah kita dulu. Tapi kita dengan anak, kita duk memikir. Anak belajar kat Selangor, anak belajar kat tempat PKP. Hati kita jadi risau je. Lepas tu tengok COVID naik tak naik, kawasan mana naik. Ya Allah, kawasan ni dah tak boleh. Telefon sihat tak sihat. Sekarang polis rela sentiasa ada kat depan dah ya. Dah tak boleh masuk dah. Kat UUM dah tak boleh masuk. Kita nak keluar pun tak boleh, orang nak masuk pun tak boleh. Barang pun tak boleh hantar. Itu kat mana kat luar. Yang kat Malaysia, kat Melaka ni pun sama. Anak saya yang dekat SBPI ni, arahan daripada sekolah, lawat tak boleh, hantar barang pun tak boleh. Hati ya Allah. Padahal ada dia bagi makan, ada cikgu dia, hati kita ni. Sebab apa? Kita sentiasa ingat pada anak. Agak-agak anak ingat tak pada kita? Dia akan ingat bila besok dia dah jadi mak, dia dah jadi ayah, baru dia ingat. Macam kita lah sekarang. Kalau kita ada mak, kita ada ayah, kita akan teringat tak? Kita teringat sebab kita dah lalui benda tu. Orang tak lalui, orang tak merasa, dia tak boleh nak implementkan dia punya benda tu. Tapi bila dia dah rasa, baru dia tahu. Kita dah tahu setrika tu panas, bila terkena kita rasa panaslah, sakit. Agak-agak lah setrika tu panas, kita dah tahu. Kita berhati-hati tak? Hati-hati. Sama juga macam tu. Kita dah terasa barulah macam tu. Sebab itulah dia bagi tahu kena buat baik, kena. Banyak ibu bapa rahsiakan. Sebab apa ibu bapa ni kadang dia susah nak datang rumah anak-anak. Sekarang ibu-ibu dalam keadaan dah berusia kan. Dah duduk 2 orang je kat rumah. Suka duduk rumah anak ke rumah sendiri? Rumah sendiri. Kenapa? Anak kan sayang pada bapa daripada ibu dia. Ayah datanglah duduk sini. Duduklah sini. Duduk seminggu ke. Dengar seminggu tu halah. Rasa apa? Aku duduk rumah ni macam. Tapi dah cakap dengan anak. Dia rahsia lagi. Abang bukan tak nak duduk rumah Alung tu. Duduk rumah Alung tu dah macam duduk dalam penjara kata. Itu yang ibu-ibu cari alasan. Ayah-ayah cari alasan. Duduk kat mana bertamalim kan? Seminggu duduklah ya seminggu. Ayah bukan tak nak duduk. Mulalah ayah dan ibu menipu kan? Berapa banyak ayam tu nak makan apa? Kalau ni tak pasal-pasal entah ayam siapa. Tak ada ayam pun dia kata nak bagi makan ayam. Kucing tu tak apa. Kucing nanti saya dah bagi tahu orang sebelah. Suruh bagi makan. Mak bapak cari alasan. Apa aku nak cakap ni? Apa ni? Kenapa dia tak nak duduk rumah anak dia? Salah satu daripadanya, tempat dia susah payah suami isteri. Satu. Tempat kedua, cara yang kedua, di antara yang kedua, dia tak nak nyusahkan anak dia. Betul tak? Walaupun anak kata tak susah, tapi ayah kata apa? Nyusahkan kan? Dapat pula menantu yang tak banyak cakap. Allah. Apa yang ayah mentu cakap? Dia ni aku tanya sepatah, dia jawab sepatah. Bila tanya anak perempuan, abang macam tu lah ya. Memang macam tu, dia tak banyak cakap. Dengan saya pun tak banyak cakap. Tapi perasaan ayah macam mana? Dia terasa kecil hati. Tu lebih baik aku duduk kat rumah. Sebab tu ibu dengan ayah dia banyak rahsia. Dia banyak sorokkan. Walaupun dia sakit, tetap dia kata dia sihat. Walaupun dia keadaan memanglah dalam keadaan betul uzur. Tapi dia kata sihat. Dia sorokkan. Itu sebab tu kata Nabi, kata Allah Ta'ala, baik-baiklah dengan mak ayah kamu. Buat baiklah, belailah dia. Selagi mana boleh, cuba rapati dia. Kalau seandainya kita ni jadi anak, boleh tak kita tegur mak ayah kita? Saya susah nak tegur Ustaz. Kalau tegur nanti dia kecil hati. Kalau kita tegur dia kecil hati, kita derhaka ke?
Jadi saya tak tegur, biarlah. Tengok dia solat lambat ustaz. Ayah saya dah tua, dah 66 ustaz. Saya duduk rumah saya, dia kata nak balik. Tapi duduk rumah saya pun sembahyang dia pun 3.30 ustaz sembahyang Zuhur. Saya tahulah rumah saya ada TV besar ustaz. Rumah dia TV dia besar tapi gemuk. Rumah saya nipis tapi lebar. Jadi tengok puas, tengok Hindustan tu betul-betul nampak kajol betul-betul macam depan dia. Jadi leka je ustaz. Boleh tak tegur? Adakah saya derhaka? Kalau seandainya kecil hati dia, kita berdosa tak? Kalau seandainya kita nak tegur mak ayah kita, tegurlah cara beradab. Cara beradab boleh. Boleh tak jadi masalah. Masa kita bergurau lah dengan mak ayah kita. Tak boleh masa tu, masa lain. Masa lain kita gurau dengan mak ayah kita. Masa gurau tu yang kata ni. Cakap baik elok-elok. Kalau seandainya dia kecil hati, kalau benda yang kita bawakan tu hak itu kepada Allah Ta'ala, kita tak dikira derhaka. Tapi suara tu kena rendah betul-betul. Cakap pun tak boleh panjang. Dengan ibu bapa tak boleh cakap panjang-panjang. Tapi ibu bapa boleh cakap panjang dengan anak. Itu cara tegur dia. Ayah, dah pukul 3.30 dah ya. Ayah terlupa ya. Terlupa apa? Terlupa solat. Astaghfirullahalazim, betul lah. Ni betul-betul ayah tengok kajol memang depan ayah. Tu yang agak-agak dia kecil hati tak? Tak. Kita cakaplah dengan lapisan macam tu. Jangan kita syarahkan ayah. Ayah ni dah tua. Dah 66 dah ya, dekat 70. Nabi bagi tahu ya. Saya belajar kat masjid. Ayah pun tak pergi masjid kan, saya bagi tahu ayah. Wah, dia syarah. Nabi kata umat manusia akhir zaman ni, Nabi kata umat dia ni antara 60 ke 70 je ya. Kalau ayah tengok kajol depan-depan ni, ayah mati masa ni apa akan jadi ya? Ayah boleh jawab tak Mukar Nangkir tanya? Agak-agaklah masa tu lah. Bapa cakap apa? Kenyang aku. Ayah pergilah sembahyang ya. Ayah tobat banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Tu saya dah sediakan keladi. Ayah suka keladi kan? Teh tarik. Agak-agak makan tak? Sebab apa teguran kita kan pada ayah. Cakap baik-baik, elok-elok. Cakap dengan tu lah. Ayah terlupa kan ya? Terlupa apa? Minta maaf lah ya. Apa dia? Ayah dah sembahyang. Kalau dia jawab, ayah belum. Tak apa ya. Ayah nak tengok kajol kan? Saya tengokkan ayah dulu. Nanti ayah sembahyang, lepas tu tengok balik. Cakap lah baik. Ayah sembahyang tak apa, saya tengokkan. Saya tumpang tengok je. Agak-agak kita bergurau macam tu, dia kecil hati tak? Tak. Tapi kalau kita bersyarah, sampai melilit, tarik telinga dia keluar. Dia basuh aku. Punya lelama aku daripada bangun. Kalau dia basuh aku tu, aku sembahyang pun dah habis siap wirid. Dia punya cakap tak habis lagi. Tu sekali dia buat macam tu, agak-agak dia akan datang lagi. Dia terus cap jari ni, sampai mati aku tak datang. Betul, ibu ayah dia memang sensitif. Dah ujung-ujung memang sensitif. Ada satu kes ni, dia ceritakan, dia ni, ayah dia dah meninggal. Dia ni masa sekolah, duduk dengan mak dia. Abang dia, kakak dia, semua ada. Semua ada. Bila mana abang dia, kakak dia ada, dia yang bongsu, duduk dengan mak dia lah. Ibarat dia ni macam anak yatim lah. Tapi kita tahu kan, yatim tu bila belum balik. Tapi dah balik tu, bukan anak yatim. Tapi mak dia boleh. Sumber daripada mana? Abang dia bagi. Abang dia bagi pun tak banyak. Dia bagi RM50. Gaji abang dia naik sikit-sikit, tetap kenaikan gaji mak dia tak, tetap sama RM50. RM50. Sampailah anak tu dewasa, akhirnya dia pun berkahwin. Restu daripada mak ayah, restu daripada mak, ya mak dia restu. Alhamdulillah. Lepas tu dia
duduk sewa rumah. Sewa rumah murah. Lepas tu mak dia kata apa? Dia kata, mak nak duduk dengan kau, boleh tak? Boleh mak, boleh. Sedangkan mak dia ada rumah, tapi disebabkan mak dia duduk seorang, maka dia beli rumah lah. Kadang orang ni tuan-tuan, bila dah bersuami isteri, dia lagi suka duduk rumah sendiri. Terkadang dia rasa dia nak bebas. Menantu kadang dia nak bebas. Biasanya lah kebiasaan, kalau anak perempuan, ibu dan ayah dia senang datang pergi rumah anak dia. Terutama ibu lah. Ibu-ibu senang datang rumah anak perempuan ke anak lelaki? Anak perempuan. Sebab apa? Sebab ibu perempuan dengan anak perempuan, jiwa dia sama. Kalau bapa, dia suka pergi kepada anak lelaki ke anak perempuan? Bapak-bapak. Ni bapak-bapak kan ni? Semua bapak-bapak kan? Kalau anak dah kahwin, suka pergi rumah anak lelaki ke anak perempuan? Dua-dua kan? Sebab dia dah tak kisah. Dia tahu sebab menantu dia lelaki. Perempuan dia dah tahu dah. Sebab perempuan kasih sayang perempuan dengan terhadap ibu ayah dia kuat. Apatah lagi kalau seandainya ibu dan ayah merestu'i perkahwinan dia, sebab dia asal dasar cinta sama cinta, ayah restui. Lagi dia sayang ayah dia. Yang dia tak sayang tu kalau kena paksa. Kena paksa. Boleh ke kahwin paksa? Ayah boleh paksa anak kahwin tak? Boleh. Ya, ikut daripada dikatakan wali mujbir, wali akbar ni boleh paksa. Tetapi yang sekarang lah ni, sekarang dah tak boleh. Sebab Tok Imam pun dia ada borang dia. Borang pengakuan. Dia nak nikah dengan ni, tidak paksaan daripada si wali. Kalau seandainya paksaan, maka tak boleh. Wah, kuatlah macam tu orang perempuan, dia punya kuasa. Memang kuat. Jangan kuat-kuat. Dia fikir dia kuat, dia tak ingat yang bapak dia lagi kuat. Sebab apa? Sebab bapak dia wali. Bapak dia tak nak jadi wali, boleh tak? Tak boleh. Kalau bapak dia tak datangkan kepada, menyusahkan pada anak-anak tu, dia tak ada hak untuk berkahwin. Selagi tu dia tanggung dosa. Kan anak perempuan tertanggung dosa pada siapa? Ibu ayah kan? Bila dilepaskan? Bila nikah, dia nikah semua dia bagi. Ni fail-fail dosa ni semua kat engkau sekarang. Anak aku punya tu sebab itulah ibu bapa menangis. Mudah-mudahan bawa bahtera ni bahagia sampai ke jannah. Kan? Sebab itulah ibu-ibu dia suka kepada anak perempuan. Dia pergi kepada anak perempuan. Dia boleh menjiwai. Dan menantu perempuan dia sukar nak pergi masuk kepada mak mentua. Susah. Tapi dia suka pada mak dia. Itu adat lah orang perempuan. Kalau seandainya paksa, tak boleh lah. Sekarang lah. Sebab dia ada borang dia. Tapi kalau tak restu, tengok. Sebab tu kadang ada satu hadis menyatakan bahawa bila seseorang tu berkahwin, didapati pak mentua dia tengok menantu dia ni macam tak berkenan, lalu dia suruh ceraikan. Anak lelaki dia ni kan kahwin dengan seorang perempuan, pak mentua tengok menantu perempuan ni macam tak berkenan je. Maka bapak dia pesan pada anak lelaki, aku nak engkau ceraikan bini engkau ni. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh. Ada satu hadis daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia berkahwin, lalu Sayyidina Umar ni bagi tahu kepada Abdullah, kau ceraikan bini engkau. Maka Abdullah ni bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia mengadu bahawasanya bapa dia itu Umar suruh ceraikan. Apa kata Nabi? Ceraikan. Ceraikan, tuan-tuan.
Kalau kita betul-betul ikut macam tu, tahap macam tu sekali kena ikut. Sebab tu ada perbahasan ulama. Kiranya dia mendatangkan kepada dia dengan kebaikan, janganlah sampai diceraikan. Tengok kemaslahatan macam mana. Kalau seandainya suruh sembahyang pun tak nak, lepas tu anak lelaki kita asyik kena bentak-bentak dengan menantu perempuan depan kita pula, maka ada hak bagi dia untuk menceraikan sebab dia nusus, ceraikan. Suami kita dia dah macam apa? Macam apa nak cakap, ayam berak kapur Dia menengok bini dia tunduk. Abang pergi masak. Iyalah, terus tegak. Lepas tu basuh baju. Iyalah. Saya nak make up ni. Ibarat orang Melayu kata, suami dah kena makan apa? Nasi. Ada juga ilmu tu kan, nasi kangkang. Kita orang tak tahu Ustaz sebab ada filem dulu nasi kangkang. Jenis takut aja. Kalau macam tu boleh cerai. Boleh kalau seandainya nusus. Tapi kalau setakat menantu dia ni tak pandai masak, sembahyang dia okey, perlu ceraikan? Tak. Tak perlu ceraikan. Masak tu dia boleh belajar. Betul tak? Sama juga ibu-ibu mula-mula dulu kahwin, tahu ke masak semua? Tak tahu kan? Dah dekat 10 tahun barulah main potong-potong campak je. Dia tak payah pakai sukat timbang bawang berapa gram, alia berapa gram. Betul tak? Dulu iyalah. Sekarang dah tak ada. Sambil tidur anak kata, mak macam mana nak buat bubur kacang? Mak dia tengah tidur dapat telefon, mak macam mana nak buat bubur kacang? Bubur kacang pun kau tak tahu. Sambil tidur tu nak lelap, kau rebus dulu kacang hijau tu. Lepas tu kau ambil alia, ambil gula melaka, lepas tu masukkan santan, rebus. Lepas tu kalau kau nak sedap, letakkan daun pandan. Dah. Sebab apa? Sebab dah jadi otai. Sambil tidur tu dah jadi otai kan. Otai masih berbisa. Dia tak payah tengok dah. Telefon, mak, ni kacang ni dah kembang, macam mana nak kembang betul ke? Kembang macam kau, dia tu. Orang cakap betul-betul, mak, kau kacang pun kau tak tahu kembang macam mana. Kau makan yang mak masak tu macam mana? Sebab apa dia jawab macam tu? Sebab otai. Tapi masa mula-mula dulu ibu-ibu bawa bubur macam mana? Masuk bubur tu tengok je. Dah kembang belum? Alia tak potong, daun pandan tak cari, tengok je. Macam ayah-ayah lah masak dengan ibu-ibu, mana sama? Ayah-ayah masa mula-mula bujang dulu paling mudah masak apa? Kan ada pengalaman masak Maggi 2 minit kan? Itu pun rebus Maggi tu pun dia tengok je Maggi bila nak kembang. Bila nak kembang. Ibu-ibu ada tengok Maggi nak kembang? Tak ada kan? Dia boleh agak dah. Dah agak dah. Ni belum. Dia nak mendidih. Dia mendidih ni. Ni ada rempah, ada cili ni lambat sikit mendidih. Kalau orang lah. Tu dia cakap, ibu-ibu, ayah-ayah ni dia banyak menyorokkan, merahsiakan sesuatu kat kita. Sebab tu kena jaga hati dia. Silaturahim kita kena jaga pada mak ayah kita. Minta maaf selalu. Sebab kalau kita rajin selawat, kita rajin tahajud, kita rajin sembahyang sunat, kita rajin puasa. Tapi kalau mak ayah kita tak redha kita, nerakalah tempat dia. Betul ke tidak ni? Mak ayah kita kalau tak redha kita, nerakalah tempat dia. Jangan sampai mati mak ayah tak redha kita. Jangan sampai mati ayah kita pun tak redha kita. Kalau ditanya nak buat baik pada mak ke pada ayah?
Pada mak ke pada ayah? Bapak-bapak kata dua-dua. Ibu-ibu kata pada ibu ke pada ayah? Ibu. Bapak tinggalkan. Dia jadikan hujah. Yang mak belajar, kita kena berbaik pada ibu. 3 kali ibu, baru 1 ayah. Kalau ayah kau bagi RM50, mak kena bagi RM150. Buat baik. Buat baiklah pada ibu. Kedua, ibu. Ketiga, ibu. Keempat, baru ayah. Jadi buat baiklah kepada ibu dulu. Kau bagi ayah berapa? 150 kan? Mak 150. Salah tu. Sepatutnya mak kena bagi berapa? Cepat tuan-tuan kira. 450. Bapak 150 cukup. Betul ke salah tu? Ayah-ayah dah jawab salah. Ibu-ibu kata betul ke salah? Betul. Tang kena kat dia betul. Tang kena kat dia. Tak, dia kata sesungguhnya sama. Wabil walidaini. Walidaini maksud ibu dan juga bapa. Tapi percayalah. Percayalah bahawasanya ibu-ibu kalau dapat duit daripada anak-anak, senang ke dia nak belanja duit tu? Walaupun dia ni ada duit 150, duit pencen 250, anak bagi dengan duit 300, 400, dia nak belanja tu. Kalau dia belikan dia punya dia belikan mi goreng ke dengan duit tu, dia nak telan tu dipandang je mi. Rasa berat. Mak ayah rasa berat nak makan. Betul tak? Air cukuplah yang 250 tu dia lipat. 250 tu yang dia punya pendapatan tu. Yang 300 anak bagi tu, yang 300 dia bagi mana? Dia simpan. Dia simpan. Setahun kadang tak guna. Tebal lah. Sebab tu kadang bila dah ada cucu masuk universiti, atuk dia bagi banyak tak? Banyak atuk dia bagi. Sampaikan anak cakap, ayah kenapa bagi banyak-banyak ni pada anak ni? Pada Afiq, kenapa bagi banyak-banyak? Habis duit ayah. Tak apa. Sebenarnya duit yang dibagi tu duit siapa? Duit anak dia. Betul, ibu ayah ni dia susah nak. Tapi ada juga yang ibu yang ayah dia jenis ngap pun ada juga. Ada tak? Ada. Ya betul. Sebab apa? Sebab orang yang selalu yang macam tu ialah masa muda dia, hidup dia susah. Sebab itulah orang-orang yang pernah susah, dia mudah, dia pandai untuk berdikari. Tapi kalau orang yang hidup senang, sukar untuk berdikari. Itu saya cakap, kalau orang hidup susah, insya-Allah mula-mula kahwin ada nasi, ada sambal ketuk, ada ikan, cukup tak? Cukup. Bukan saja cukup, tanya balik, sedap tak? Sedap. Saya walaupun tak ada kobis, walaupun tak ada kangkung, walaupun tak ada ayam, dapat pucuk ubi. Cukup tak? Cukup. Sedap tak? Sedap. Pucuk ubi, hari ni pucuk ubi, besok pucuk ubi. Malam isi cakap, abang asyik terkentut-kentut je. Dah engkau masak pucuk ubi? Esok tak payah pucuk ubi. Sayur tak ada. Isteri tak cakap dengan suami, dia cari pucuk apa? Pucuk paku. Kak bertamalim mana cik pucuk paku? Pucuk apa? Dia carilah pucuk betik. Pucuk betik. Sebab orang dulu pucuk betik itulah jadi ulam. Untuk apa? Untuk protek pada perut.
Tuan-tuan perhatikan. Tuan-tuan kalau nampak monyet kan, ada pokok betik, tuan-tuan tengok. Habis pokok betik, tuan-tuan. Dia makan daun tu bukan yang muda, yang tua-tua tu dia koyak-koyak dia makan, koyak-koyak dia makan. Sebab apa? Dia tak tahu kat mana nak beli pil Cekiteon. Dia akan koyakkan daun tu dia makan. Itulah dia punya penawar dia. Orang dulu untuk cuci perut dia makan daun betik. Sebab dia rasa susah. Celur je dah jadi makan daun betik. Sedap tak? Sedap yang rasa susah. Cuba yang rasa senang bagi daun betik, nak tengok dia makan tak makan. Tak makan kan? Ada suara sana. Tak makan. Rasa apa? Manis. Daun betik rasanya maknanya tak jawab tu, maknanya pernah makan lah tu. Rasanya pahit. Sebab orang dulu susah. Sebab tu dia tak nak susahkan anak-anak. Anak-anak dia makan daun bayam merah. Salad. Amboi. Timun, kita timun biasa, dia timun Jepun. Dia tak makan timun Malaysia, timun Jepun. Timun Malaysia ya, banyak dia punya biji-biji kasar, tak sedap ya. Timun Jepun sedap. Aku dulu tak ada timun pun boleh. Tu orang anak sekarang mana dia tak rasa macam tu. Tu kita cerita pasal masak, ya Allah. Sebab orang dulu susah. Betik pun boleh jadi sayur. Tak percaya, cubalah ibu-ibu masak betik bagi anak makan. Dia balik-balik. Ni apa ni mak? Labu ke? Banyak engkau labu ni. Betik muda kan? Betik yang belum masak. Tu jadi sayur. Tak tahu nak sayur apa. Tengok. Tapi orang Jawa lagi macam-macam lah. Orang Jawa macam-macam. Kalau ubi tu macam-macam. Punten lain, getuk lain, tiwul lain. Tuan-tuan pun tak pernah dengar tiwul. Tiwul tu apa? Tawul ada ustaz, tawul. Bukan tawul, tiwul. Orang Jawa tuan-tuan. Tuan-tuan biasa ubi kita buat ketuk je. Kita buat cerip keripik kan. Orang Jawa dia tak, tuan-tuan. Bukan saja tu, dia potong halus, lepas tu dia jemur. Dia tak goreng, dia jemur. Jemur bagi kering, lepas tu bila nak makan baru dah digoreng. Dia sira lagi sedap. Pernah lah tu. Itu belum pergi Alor Gajah lagi orang-orang dulu, subhanallah. Saya pergi Alor Gajah, saya belik. Saya tengok sambal ni. Saya kata, apa benda ni orang ni masak ni? Ada buat sambal toge. Tuan-tuan pernah tengok sambal toge? Bukan sambal tu dia masukkan toge dan sambal. Tak, dalam sambal tu. Saya kata, tak pernah orang buat toge masak sambal ni. Saya belik. Kata ni bukan toge ni. Macam toge. Tuan-tuan tahu apa dia? Apa dia makan? Bunga durian. Sedap kan? Tapi bukannya bunga durian yang kelopak dia. Yang rambut dia je. Ustaz makan lah ustaz. Saya kata, apa ni kak? Kata, ini sambal bunga durian. Ada kak? Ni ustaz makan lah. Saya perhatikan, saya ingat toge ustaz. Toge kak, bukan bunga durian. Habis kakak ambil kat tanah. Tak, kita alas dengan canvas ustaz. Canvas jatuh tu, lepas tu kita buang kelopak dia. Kumpulkan dia macam toge, kita buat sambal. Ustaz rasa sedap. Sedap. Tak pernah makan. Sedap. Cuba juga telan tu. Kita orang macam-macam ustaz kita makan. Punya boleh makan. Bacang kalau ustaz dapat, saya boleh masakkan bacang. Lagi sedap. Tapi sekarang anak-anak bacang pun tak kenal. Sebab kita tak makan bacang terus gigit kan? Kenapa tak gigit? Habis bibir kita semua jadi. Anak-anak sekarang mana dia dah makan bacang?
walaupun dia tahu ada jiran bertamalim nama dia bacang. Tanyalah, bacang tu apa? Bacang ni sejenis ikan tau. Gitu. Memang sah tak tahulah. Bacang sejenis buah. Bau dia kuat, sabut dia banyak, tak macam buah. Buah apa? Buahku ini. Buahku ini. Bukan buahku ini. Buahku ini lain. Buahku ini. Allah, orang dulu. Tapi itulah ayah banyak menyuruhkan. Dia ayah dan ibu banyak tipu kita. Tapi tipu kita kerana apa? Kerana dia sayang kat kita. Dia kesian kat kita. Dia tak nak menyusahkan. Itulah sebab itulah. Walaupun tak ada duit, ibu ayah cakap apa? Ada. Mak ni cakap ada. Tunjukkan. Takkan pun nak tunjukkan. Mak banyak dah. Kau nak berapa cakap. Tapi dalam hati jangan kau minta. Aku dah tak ada. Tapi kadang mak, anak minta kan. Boleh tak mak pinjam 1,000? Boleh. Tapi mak tak banyak le ada. Ada dalam 800. Betul dia simpan 800. Dia bagi semua tak? Untuk anak? Bagi. Mak ayah bagi. Walaupun kita pinjam, kalau kita nak minta balik dengan anak, susah nak cakap. Macam mana aku nak cakap? Padahal anak yang berhutang dengan aku ni. Macam mana aku dia tak ada duit, macam mana? Susah nak cakap. Susah nak cakap. Itulah banyak tipu ibu ayah sebab tak nak menyusahkan kita. Dan ini yang terakhir yang dinyatakan oleh Nabi, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan baik-baik dan mendiamkan diri. Itu yang lebih baik. Cakap yang baik-baiklah. Dengan ibu ayah cakap yang baik-baik. Dengan abang pun cakap dengan baik-baik. Abang saya suka bergurau, yang nombor 2 tu. Nampak wah-wah tapi dia suka bergurau. Hari raya dia siap cakap. Saya cakap biasa je lah. Bang, minta maaf zahir batin kalau ada salah silap. Minta maaf. Al-kamaka minum, doakan keluarga lan didengar je. Semoga bahagia dunia akhirat dan sama-sama kita doa bang. Pasal orang Jawa kalau hari raya dia punya cakap panjang. Dia punya skrip tu panjang. Tapi cara dia minta maaf pun tak sama. Dia akan tunduk, dia pegang tangan tu ditunduk, mulut tu dia betul-betul kat tangan. Dia cakap kat tangan. Paknya ya jele kapuro ya paknya. Saya ngake-ake yo. Dia cakap macam-macam. Halalkan makan minum lah. Dongak okey lah. Dia cakap bahasa apa? Bahasa Jawa. Kita duduk belakang macam nyanyi negaraku. Lamanya nak habis. Lepas tu kita pun angkat dia tangan. Lepas tu bapaknya pula datang bagi tahu. Bapa maafkan engkau. Dalam bahasa sekarang lah. Bapa halalkan segala apa yang bapa beri makan pada engkau. Anak-anak semua bapa doakan. Semoga engkau ni selamat kat dunia dan akhirat. Jaga keluarga, hidup rukun tangga, rukun damai, rukun sebab ni bagi tahu panjang baru sudah. Saya jumpa abang saya cakap macam tu. Lepas tu abang saya jawab, kekanda pun memohon ampun dan maaf kepada dinda. Alamak. Dia bergurau dengan saya. Saya duduk diam, ketawa je lah. Masa ni lah nak kekanda dinda. Lepas tu peluk. Macam tu. Sampailah sekarang. Tapi sekarang tak ada anak-anak macam tu. Sampai tengah masak rendang. Mak, salam. Selamat Raya mak Mak zahir batin. Yelah, mak dia kata kosong-kosong. Mak dia pun jawab kosong-kosong je. Mak pun rock juga kosong-kosong. Sebab adab ni kena jaga. Kena susun. Dan keluarga pun kena susun. Abang, Angah, Uda, beratur. Kita bawa macam tu kan, anak kita tengok. Satu ketika nanti anak kita pun jadi macam kita, dia pun akan buat macam tu. Rapatkan ukhuwah. Jumpa balik. Hari raya jumpa balik. Sebab tu ada kadang kita ni sepupu kita rapat. Ada sepupu yang tak rapat.
Betul ke tidak ni? Ini betul. Sebab ada di antara memang kita ni ada susah nak rapat. Sepupu kita. Sebab apa? Di antara tautan tu lah. Tautan. Sebab mak kita selalu, masa kita kecil-kecil, mak kita selalu ke sana je. Pada rumah adik dia, kita rapat dengan sepupu kita yang belah adik mak. Yang Along, jarang datang kan. Akhirnya kita, padahal dia sepupu. Tapi ada renggangan. Okey, jadi bawa baiklah dengan kata-kata kita ni. Cakap pun elok-elok. Kalau abang, cakap abang. Sebab tu Melayu ada pangkat-pangkat dia kan. Along, Angah, apa lagi? Uda, Alang, Palang, Uda, Kuda, macam-macam lah. Ayat sekali yang saya ingat, busu. Ada putih, ada hitam. Tapi putih hitam aja dia. Kuning tak ada kan? Itu siapa tu? Kuning tak ada. Putih ada, hitam ada. Alang. Orang Melayu punya pangkat lah. Tapi orang Jawa dia dua je pangkat dia. Kalau atas kita, dia panggil wak. Bukan wak-wak wak je. Kalau bawah kita, dia panggil maman. Kalau atas kita yang perempuan, dia panggil wak. Kalau bawah kita yang perempuan, dia panggil bibi. Tapi kita orang Melayu, bibi siapa? Pembantu rumah tu bibi. Sebab tu kalau ayah kita, ada orang yang tua daripada ayah kita, kita kena panggil wak. Kita kena panggil wak. Tapi kalau ayah kita, kawan-kawan dia bawah daripada ayah kita, umur dia, panggil maman. Tapi kalau atuk kita yang sebaya dengan atuk-atuk tu, kita panggil mbah. Tapi ayah kita panggil atuk yang sebaya tu, dia panggil lik. Lik pula. Apa lik? Mana saya tahu tu pangkat-pangkat dia. Tapi sekarang semua dah banyak dah pupus dah. Dah tak ada lah. Dulu kecil-kecil dengar lik, non. Non maknanya ya. Lik, ya. Wak, ya. Man, ya. Itu dia pangkat-pangkat dia. Tapi saya sekarang muda-muda semua dah panggil atuk. Awal 40-an orang dah panggil tok. Saya, isteri saya kat bang, abang dah tua, bang orang panggil atuk. Tok Imam lah, tok. Macam ni kan? Muda lagi ni. Tok, janggut hitam ni, tok. Abang rasa macam dah tua pula. Alhamdulillah. Tapi dipanggil kerana apa? Pangkat. Pengajaran daripada hadis, tanda seorang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat ialah orang yang memuliakan tetamu, menghubungkan silaturahim dan bercakap tentang perkara-perkara yang baik sahaja ataupun dia berdiam diri. Islam mengajar umatnya memuliakan tetamu, mengeratkan silaturahim, bercakap baik sama manusia. Berdiam diri adalah lebih baik daripada bercakap-cakap tentang perkara-perkara yang tidak berfaedah. InsyaAllah kita bertawakuf untuk setakat ni. Kita berhenti. Akan sambung pada hadis 146. Minta maaf banyak-banyak andai ada keterlanjuran kata-kata saya menyebabkan tuan-tuan terasa terguris ke. Semua adalah kesalahan, kelemahan saya sendiri. Yang baik datang daripada Allah, buruk daripada saya, daripada Allah Ta'ala. Saya mohon, saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, Allah Ta'ala berkati kehidupan tuan-tuan dengan kesihatan, kewalafiatan, dan mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah pun dapat mendoakan kesihatan saya dan kita boleh berjumpa lagi dan kita akan sama-sama berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di suatu ketika nanti. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah. Wa ghafarallahu lana wa lakum ya karim rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.